Misalnya pada anak apa, kalau semaya berjemaah lebih molek duduk cara Hanafi tu kalau boleh. Kalau boleh. Sebab apa? Dia tidak makan ruang dan tidak mengganggu orang lain sebelah. Tidak mengganggu orang lain. Dan dia boleh duduk rapat, tidak jadi renggang. Dan kalau kita tengok Nabi SAW memang dia nak tu hak rapat-rapat tu. Rapat-rapat. Dia lebih sesuai tu. Adapun hak Imam Ahmad pula, dia kata kalau hak semaya 4 rakaat, hak tahiyat akhir tu, tahiyat awal duduk seperti tahiyat awal Syafi'i lah. Tahiyat akhir tu seperti Syafi'i. Tapi kalau hak 2 rakaat, dia kata walaupun tahiyat akhir 2 rakaat tu maknanya hak duduk yang pertama tu hak akhir dia lah. Tu duduk seperti tahiyat awal juga dia. Mana sebagai satu ketetapan gitu. Padahalnya kita kata ni sebenarnya boleh, mana-mana pun boleh. Kalau kita kata nak melera jemaah saat ni, pada ketika subuh pun ramai apa tu lah, pada ketika 4 rakaat pun ramai apa tu lah, nak keselesaan juga. Tidak kata pada ketika subuh tu saja. Mana mereka tidak tengok dari sudut keperluan saat ni, keadaan tu. Hanya tengok dari sudut ni hadis ni, dia terjihkan hadis ni, gitu. Padahal kalau kita ambil guna semua tu boleh, tak jadi masalah. Supaya juga kalau kita kata, kalau orang Hanafi, cara dia duduk sebab apa? Sebab dia ni dekat-dekat wajib nak sembahyang Jumaat. Nak sabarlah dia jaga sangat. Dia jaga sangat. Banyak perkara lah, kaki tak boleh buka luas sangat. Sebab kalau buka luas sangat dia jadi renggang, tidak boleh. Dia sepik. Lepas tu tangan ni pun gini. Jangan gitu. Sebab dia akan mengganggu makan ruang, akan kena orang. Begitulah juga pada ketika rokok, dia tidak buka. Dia begitu sikit. Begitu juga pada ketika sujud, dia tidak buka. Gini. Hak buka tu, dia kata kalau ketika maya seorang tu imam boleh. Tapi kalau hak jemaah ramai-ramai ni tak boleh buka. Dia buat ikut tu. Sebab apa nak jaga jemaah ni? Kalau buka gini kan, tak kena kena orang. Kena siku. Mengganggu. Jadi itu cara dia. Jadi kalau kita ambil kira untuk jemaah ke apa tu, kalau boleh, boleh sebenarnya duduk seperti ayat awal tu, supaya lebih rapat dan tidak mengganggu, kena hujung kaki tu kepada orang lain, boleh dari segitu. Kalau ambil kira tu lah. Tetapi kalau kita selesa, mana itu cara ahli hadis lagu tu, dia tidak terikat dengan ni kita kena pakai hak ni, hak Malik saja, tetap lagu ni. Dan dia tidak lagu tu, dia tengok keadaan. Keadaan lagu mana, menghendaki lagu mana, hak mana lebih sesuai di sini. Misalnya kalau dalam bab jemaah saat ni, hak mana lebih sesuai? Hak Hanafi kata gini, kau tutup kau tangan tu kau buka, mana lebih sesuai? Dia akan ambil tu hak lebih sesuai dengan jemaah. Gitu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ada buat belaka. Dan dia hak ni hasil ijtihad ni, mana dia tengok hak mana molek dari sudut ni, dia ambil kira belaka. Jadi kalau kita ambil, tetap ada kebaikannya. Pada adanya hak molek gitulah. Ni kalau kita kata macam ni dia sebut ni, jalsah istirahah. Sebelum bangun tu kan, dia ada duduk dulu. Sebentar dah. Duduk dulu, lepas tu baru bangun. Tahiyat awal, bukan, rakaat yang pertama tu, bila bangun daripada sujud yang kedua, duduk dulu sebentar. Orang panggil jalsah istirahah. Syafi'i dia pegang tu. Begitu juga pada rakaat yang ketiga, bila nak bangun diri, dia ada jalsah istirahah. Orang Hanafi, orang Ahmad tak seterima. Apa jalsah istirahat? Dia kata, apa ada jalsah istirahat? Kita tengok banyak hadis tak ada pun. Orang Syafi'i, dia kata ada dalam hadis. Ada betul lah, tapi hak kebanyakan tak ada. Nabi SAW dia buat gitu tu pasal dia uzur, dia tua, berat tubuh dia.
Kita ni kata dia, hak tak ada apa-apa, apa duduknya. Dia buat pergi situ. Jadi hak semolek, yang molek belakang tu, hak Syafi'i pun molek. Kalau orang tu uzur misalnya, tua, sakit orang, molek tu, pakai hak tu. Duduk dulu. Jalsa istirahat, lepas tu baru bangun. Barulah. Tidak kata bekah tak tu kalu. Jetak tak tu kalu. Kalau tidak, ya orang sakit orang ni, jangan. Payah. Jadi kalau kita ambil hak Syafi'i tu bagus. Dan orang-orang ikut Syafi'i tu pun tidak semestinya dia ikut semua. Tidak semestinya ikut semua. Misalnya kalau dia tu tak ada apa sebab, segar mega, duduk ke dia, bangun lalulah. Bangun selalulah. Tak payah terikat tu. Ni kita tak uzurkan satu pun kita duduk juga begitu. Sedangkan orang lain bantah. Orang lain bantah. Kalau ada hadir, itu pada ketika dia uzur. Kamu tidak uzur, duduk kat dia. Dia kata. Sebab itulah, kalau kita gabung semua mazhab ni, banyak munafaatnya. Banyak munafaatnya. Tosah kita kemah pegang sosok tu. Sebab kalau sosok lah kat ni lah, tak ada logiknya. Untuk apa? Rehat situ. Nabi tu ada banyak hadis hak tidak rehat tu. Tak ada jalsa istirahat tu, kita nak kan? Pakai ambil so tu. Tak tengok kepada sebab latar belakang dia. Itu tak sesuai. Sedangkan hadis ni maknanya sesuatu yang boleh berkembang. Boleh kita tengok dari segi logik dia, latar belakang dia ada. Bukan semata-mata gitu je, tanpa sebab gitu. Itu bendanya penting. Apabila kita belajar hadis ni, tengok semua tu. Dan kita ambil munasabah. Ada logiknya. Tidak kata semata-mata tu gitu. Tidak gitu. Yang kedua, hadis yang keduanya, Ismail bin Umayyah dia kata, saya pernah tanya Nafi' tentang seorang yang bersembahyang dengan mentasbihkan dua tangannya. Tasbih lagu mana? Apa ni? Ni. Memasukkan jari hak ni ke dalam. Gitu. Gitu. Gini kau? Gini kau suka kurang ataupun gini? Tak boleh. Dalam sembahyang. Ketika mana? Tak kira lah ketika mana-mana. Tak ada dalam sembahyang satu ketika yang boleh buat lagu ni. Boleh buat lagu ni. Adapun hak tasbih yang dibuat oleh Ibnu Mas'ud, dia buat gini. Hak tu pada ketika rokok tu dia letak celah pohon. Gini. Dia tidak letak atas lutut tangan dia. Walaupun banyak juga riwayat daripada dia buat seorang ramai juga letak atas lutut. Tapi kadang-kadang dia ada buat, dia letak celah pohon. Dia bukan gini. Letak celah pohon. Pasal apa? Pasal hak ni hak dia belajar dengan Nabi SAW sendiri. Itu dia. Itu tasbih. Itu pun satu bentuk tasbih juga. Jadi hak tasbih tak boleh ni pada ketika duduk misalnya antara dua sujud, kita buat gitu. Tidak letak atas lutut. Pada ketika rokok misalnya gitu juga. Pada ketika tahiyat kita duduk gitu, tidak letak atas lutut ni, atas paha ni, tidak. Itu hak yang dilarang. Ataupun pada ketika qiyam tu kita tidak letak gini, tapi kita buat gini. Gini kau ikutlah. Asalkan ni. Itu orang panggil tasbih. Ibnu Umar berkata, itulah sembahyang al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Maksud orang-orang yang dimurkai di sini ialah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ketika beribadat lagu tu, dia buat lagu tu. Jadi apa yang Nabi SAW larang dia buat gini? Apa? Yang dia larang. Jadi kita nak tengok sebab. Satunya sebab dia kata serupa dengan Yahudi. Nabi SAW memang tak boleh serupa dengan Yahudi. Bukan Yahudi saja, maknanya orang-orang yang perjuangan dia, cara hidup dia, falsafah hidup dia, maknanya tak molek lah. Kita tak molek, tak bagus kita menyerupai mereka. Itu satu. Yang kedua, dia kata serupa dengan syaitan.
Ada juga ulama mengatakan buat gini serupa dengan syaitan. Itu yang kedua. Yang ketiga, syaitan suruh buat lagu tu. Maknanya bila Nabi larang, kita buat juga, syaitan suruh. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini menunjukkan bercelaru ataupun sesok. Orang Arab kalau dia nak menggambarkan kekacauan ataupun huru-hara, dia akan buat. Maknanya huru-hara lah. Tidak tenang, keadaan tidak tenang. Begitu. Jadi seseolahnya ini menggambarkan keadaan hidup dia tu bercelaru. Bercelaru. Hak ni masuk dalam hak ni, hak ni masuk dalam hak ni. Tidak molek lah. Jadi itulah sebab-sebabnya. Jadi dalam semaya tak moleklah kita buat sesuatu yang menunjukkan tak baik lah, perkara yang tidak baik. Tak baik tu kerana menyerupai orang Yahudi ke, menyerupai syaitan ke, ataupun menggambarkan, mengisyaratkan kepada kucak kacir ataupun bercelaru. Tak moleklah begitu. Jadi ada yang mengatakan buat gini sampai ke peringkat haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi hak moleknya dak lah. Hak moleknya dak. Kok mana-mana pun dak tu. Kalau hak kata makruh pun, maknanya kalau tak buat lagi molek. Dia kata buat tu tak molek lah. Tapi hak ni tasbih ni, kalau kita tengok bukan dalam semaya saja, dalam hadis yang dilarang ni. Bahkan ketika nak pergi ke masjid, ketika berjalan pun tak molek juga buat gitu. Ketika berjalan tak molek juga buat gitu. Berjalan nak pergi ke masjid ataupun dalam masjid buat gitu, tak molek juga. Tak molek juga. Sebab apa? Sebab dia kira nak pergi ke masjid ni, nak pergi tempat perpaduan, tempat kejayaan, tempat kebaikan. Tiba-tiba kita mengisyaratkan sesuatu yang tidak berjaya lah, gagal ataupun huru-hara, kacau bilau. Tak boleh. Begitu juga kalau duduk dalam masjid. Masjid tu tempat yang tenang, tempat yang damai, tempat yang perpaduan, bukan tempat bala, celaru. Jadi kita buat sesuatu yang menampakkan celaru, tak boleh. Jangan menampakkan dengan apa cara sekalipun suasana tidak baik tu dalam masjid. Bahkan gerak-geri kita, perbuatan kita biar nampak perpaduan. Hak tu. Sebab itulah dilarang. Dalam hadis ada disebut, bukan dalam semaya saja, tapi dalam masjid dan juga dalam perjalanan nak pergi semaya. Tak boleh juga. Itulah. Lepas tu lagi riwayat yang ketiga ni lebih jelas menunjukkan bahawa hak maksud bertungkak dengan tangan yang dilarang itu lagu mana. Lagu mana dengan terang boleh kita faham di sini. Dan hak ni boleh katakan semua terima, memang tak boleh duduk lagu ni. Iaitu Nafi' beriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah tengok satu orang duduk tekan dengan tangan kiri dia pada ketika dia duduk tengah sembahyang. Ketika duduk tu dia tekan. Jadi maknanya bahu kiri ni lebih rendah daripada bahu kanan. Gitu. Tungkat atas lantai lah. Itu. Jadi hak tadi pun, hak kata Nabi SAW larang tungkat dengan tangan tu pun, inilah maksudnya. Hak lebih tepat, paling tepat. Paling tepat. Sebab apa? Ada hadis ni, ada asar ni daripada Ibnu Umar. Lepas pada tu wa huwa qa'idun fi shalah wa qala Harun bin Zaid saqitan, dengan jatuh bahu kiri dia, maknanya lebih rendah lah keadaan bahu kiri bila dia ada bertungkat dengan tangan kiri tu. Kemudian kedua-dua perawi ni, sebab dua orang perawi ni, iaitu Harun bin Zaid yang itu guru Imam Abu Daud, dan seorang lagi iaitu Muhammad bin Salamah.
Sebab dia ada dua. Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu guru dia.